Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah pagi hari ini akan segera dimulai. Kami mengundang segenap jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dengan bersaat teduh. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada mula selalu berkata, Allah itu besar. Maka kami ini, umat-Mu dan kawanan domba gembala-Mu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Mari jemaat sekalian, bersama dengan pemazmur kita memuji Tuhan Allah kita dengan pujian, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hanya kepadamu lah kami naikkan syukur kami. Karena kami boleh ada hingga saat ini, semua hanyalah kemurahan-Mu saja. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Bersyukur pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami boleh pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Tuhan. Mohon kiranya Engkau melayakkan kami yang sudah berdiri di hadapan-Mu saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu dan bertata di atas segala puji-pujian dan hormat kami. Kiranya ibadah ini, pujian yang kami nyanyikan dan doa yang kami panjatkan, serta firman yang akan kami dengar,
semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Mohon kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tak terukur kasih Tuhan buat kita yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita angkat pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Saat ini kita mau menghampiri Tuhan, membawa setiap dosa perbuatan kita di hadapan-Nya. Sebelum kita berdoa mengakui dosa-dosa kita, mari kita angkat pujian di Golgota. Kristus
Mazmur 25 ayat 11 dan 17 berbicara demikian. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Mari kita berdoa. Bapa, kalau kami menghampiri hadirat-Mu, kami selalu menyadari akan kesalahan dosa kami. Tuhan, karena itu kami mau membuka hati kami kepadamu. Kami sadar ya Bapa, kami bukan orang percaya yang sempurna, tapi kami orang percaya yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan, yang membutuhkan senantiasa pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kami. Bapa, lihatlah terlebih lagi juga di dalam minggu-minggu sengsara yang mulai hari ini kami laksanakan di gereja-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh kembali lagi mengingat pengorbanan Yesus Kristus Juru Selamat kami di atas kayu salib. Penderitaan yang begitu luar biasa untuk menggantikan kami dari hukuman kekal, hukuman karena dosa. Biarlah ya Tuhan, hati yang mau dibentuk, hati yang mau dilapangkan, hati yang mau dikoreksi, Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tidak malu untuk mengakui segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Bapa, karena jaminan darah Yesus yang telah membasuh kami semua. Di dalam nama inilah Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa pengakuan kami. Amin. Saudara, Tuhan telah mengampuni kita, mari tunjukkan kehidupan baru lewat Kolose 2 ayat 6 dan 7 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari bersama umat Tuhan dari sepanjang segala abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian setia. Langit pun hias
Saudara, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. 我们一起来祷告。 Bapa, kami bersyukur sudah boleh beribadah sampai tengah ibadah ini. 天父，我们感谢你带领我们可以敬拜你。 Terima kasih karena kami masuki minggu sengsara untuk mengenang semua peristiwa yang terjadi atas Tuhan Yesus. 我们也感谢你可以进入纪念主耶稣受难周。 Bapa, Engkau sertai kedua hamba-Mu 天父，求你与两位仆人同在， supaya boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. 让我们可以把你的真理传得清楚。 Sertai juga semua anak-anak-Mu yang mendengar firman, 也求你与每一位听到的弟兄姐妹同在， baik yang di gereja ataupun yang di rumah masing-masing. 无论是在教会里，还是在各自的家中， Supaya kami dipersatukan dalam kebenaran. 让我们在你的真理里面合一。 Terima kasih ya Bapa. 天父，我们感谢你， Dengar doa kami. 听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉靠耶 berdoa. 稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, hari ini kita masuki minggu sengsara yang pertama. 各位亲爱的弟兄姐妹，我们进入纪念耶稣受难的周， Kita akan mempelajari beberapa peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan penderitaan Tuhan. 我们一连几个礼拜要学习跟主耶稣受难有关系的信息。 Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. 那今天我们要看约翰福音第13章，我们要读第21节到30节。 21 sampai 25 dalam bahasa Mandarin dan kemudian dalam bahasa Indonesia. 21节到25节用中文来念，接下去用印尼文。约翰福音第13章第21节，这里说，耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：“我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”门徒彼此对看，猜不脱所说的是谁。有一个门徒是耶稣所爱的，侧身爱进耶稣的怀里。西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的？”那门徒便就依靠着耶稣的胸膛，问他说：“主啊，是谁呢？” Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang selalu membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. 我们已经读了并思念主话语的人有福了。 Saudara, saya sengaja di minggu pertama ini membahas mengenai pengkhianatan Yudas Iskariot. 我们特别在这第一个礼拜里面，我们默想犹大的背叛。 Saya berharap pengkhianatan Yudas Iskariot ini menjadi peringatan bagi kita semua. 我很盼望犹大背叛的这个事迹，成为我们每一个人的警戒。 Saya tidak berharap itu terjadi di antara kita. 我不希望这个事情发生在我们当中， Tetapi saya berharap ini menjadi peringatan supaya kita tidak sampai menjadi seperti Yudas Iskariot. 我很盼望我们不像犹大一样背叛我们的主。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan, 位亲爱的弟兄姐妹， topik ini tentu tidak asing bagi orang-orang Kristen. 对基督徒来说，犹大背叛的事件是很熟悉的。
Namun topik ini menjadi kontroversial 但是呢，这个事迹也成为大家的议论。 karena ada yang mengatakan Yudas itu berjasa sehingga Yesus disalibkan dan menebus kita. 因为有人说，犹大在耶稣被钉十字架的这件事情上，他有功劳。 Nah, saudara, ada sebagian orang yang menafsirkan tindakan pengkhianatan Yudas ini adalah jasa dari Yudas. 有一些人认为，犹大的背叛是他的功劳。 Saudara, saya harap sebagai orang Kristen, saudara dan saya tidak pernah, jangan sampai berpikir demikian. 那我们盼望身为基督徒，我们不要有这样的观念。 Saya ingat di dalam Alkitab, 我记得在圣经里面， khususnya ketika Israel dibawa keluar dari Mesir dan mau dimasukkan oleh Tuhan ke tanah perjanjian. 当以色列人出埃及，上帝带领他们要进迦南， Lalu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. 那么上帝对以色列人说： Ingat, bukan karena jasa-jasamu maka kamu bisa masuk ke tanah perjanjian. 记得，不是因为你们的功劳，你们可以进入到应许之地。 Bukan karena jasa-jasamu seolah-olah kamu lebih baik dari orang Kanaan, maka Tuhan memilih kamu. 不是因为你们比这个外邦民族更好，上帝就拣选你们。 Saudara, karena itulah Alkitab mengajarkan dengan jelas 那么圣经很清楚的教导， dan akhirnya ditangkap dengan baik oleh teologi reformasi. 那么被这个更正教的这个解经家，我们明白醒悟正 Bahwa 确， semua karena anugerah Tuhan. 完全都是因为上帝的恩典。 Tidak ada satu jasa, satupun sehingga kita bisa masuk surga. 没有任何的这个功劳或者作为，使我们可以进天堂。 Bahkan saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, 当上帝创造天地万物的时候， semua disediakan dulu oleh Tuhan. 上帝已经为人类预备完全， Dan manusia diciptakan yang terakhir. 那么人是最后被创造的。 Jadi manusia tidak berjasa apa-apa sama Tuhan. 那么人对上帝没有任何一些的功劳， Namun manusia menjadi makhluk yang bermoral yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. 那么我们人是有道德伦理，有责任向上帝负责。 Karena itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 所以呢，是按照上帝的形象被造的。 Tujuannya mengelola langit dan bumi. 那么上帝给人有一个责任去治理上帝所造的万物， menjadi kesejahteraan bagi semua makhluk. 让我们的存在可以成为大家共享平安。 Karena itu kalau melihat Alkitab dengan jelas seperti teologi reformasi, 可是我们按照这个贵正神学家的观念来看真理， maka kita sadar kita tidak ada jasa apa-apa. 那我们会醒悟到我们没有一点的功劳。 Saudara dan saya melayani, diberi kesempatan melayani Tuhan di gereja. 那么上帝给我们聚会，在教会里面可以参与服侍， Itu bukan karena jasa saudara dan 这也 saya. 不是因为你我的功劳， Sekali saudara beranggapan berjasa kepada Tuhan, 就是你一次有这样的想法，对上帝有功劳， maka saudara meremehkan dan menurunkan, menghina anugerah Tuhan. 那么意思说你就轻看了上帝的恩典。 Jadi saudara, Yudas bukan berjasa kepada Tuhan. 所以我们说犹大不是对耶稣的受难有功劳， Maka saudara, karena ada pengertian inilah sudah muncul banyak pertanyaan. 所以就出现了许许多多的问题。 Pertanyaannya adalah berkenaan dengan panggilannya sebagai salah satu murid Yesus. 关于他这个犹大被选召成为耶稣的门徒， Kenapa Yudas dipanggil sebagai salah satu murid, bahkan salah satu dari rasul? 那为什么犹大被选召成为12个门徒之一呢？ Dan pertanyaannya juga saudara, kenapa di dalam posisi sebagai murid dia diberi wewenang memegang kas keuangan?
而且呢，在12个门徒当中，给他一个责任来管理这个财政。 Dan seolah-olah mengapa membiarkan Yudas berkhianat? 那么，为什么任凭他可以背叛呢？ Kenapa Tuhan tidak selamatkan dia ya? 那为什么上帝没有拯救他？ Saudara, pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari orang-orang yang tidak teguh dalam memahami Alkitab. 那么，许多人因为在对真理上没有坚定的立场，就出现这个种种的问题。 Jelas catatan Alkitab, saudara, bahwa pengkhianatan bukan peristiwa sesaat. 那么，圣经的记载很清楚，犹大的背叛不是一时发生的， Pengkhianatan Yudas bukan peristiwa yang tiba-tiba, 它不是突然发生的这个事情， tetapi merupakan peristiwa yang saling terkait terjadi. 那是一连串有相关联的事情的发生。 Saudara, saya tentu tidak bisa mengkhotbahkan itu semua. 那我不能完全很详细的说出来。 Injil Lukas mencatat itu. 路加福音有这样的记载， Injil Matius dan Injil Markus juga mencatat 马太 itu. 福音、马可福音也有记载， Injil Yohanes juga mencatat itu. 约翰福音也有记载。 Saya coba sebisa saya untuk merangkumnya kepada 那么 saudara. 我尽可能把它们概括在一起。 Saudara, kalau kita belajar Alkitab dengan baik, 若是我们好好学习圣经， pengkhianatan Yudas adalah sesuatu yang terus-menerus, rangkaian yang saling terkait sehingga akhirnya Yudas berkhianat terhadap Yesus. 那么犹大背叛的事迹是点点滴滴相关联的事情，不断的发生，到最后他背叛。 Dari sini saudara dan saya harus belajar bahwa kehidupan kita jangan disia-siakan. 所以呢，我们要学习我们的人生呢，不要随便荒废掉。 Jangan menganggap remeh. Saudara jangan pikir kerohanian itu tidak perlu, tidak penting dalam hidup kita. 所以你不要轻忽我们属灵生命的重要性。 Kerohanian yang tidak beres, 那么，若是我们属灵上有问题， seperti Yudas Iskariot, 就要像犹大一样， akhirnya membuat dia terjerumus dan dia mengkhianati Yesus. 最后他堕落了，甚至出卖了主耶稣。 Karena itu kalau orang Kristen bermain-main sebagai orang Kristen, bahaya sekali. 若是基督徒随便玩弄他们的信仰，是很危险的。 Dan Alkitab mencatat seperti Yudas Iskariot. 那就像圣经里面所记载，像这个犹大一样， Iblis merasuki Yudas Iskariot. 因为魔鬼已经掺入了犹大的心。 Saudara, yang pertama yang kita bisa lihat, 那么同样，我们能够看到的， Yudas terpanggil tetapi tidak terpilih. 犹大是蒙召做门徒，但是没有蒙拣选。 Yudas dipanggil menjadi murid Yesus, 犹大蒙召做耶稣的门徒， tetapi Yudas tidak dipilih menjadi orang yang 但 diselamatkan. 是呢，却不蒙拣选成为得救的人。 Seperti Matius pasal 22 ayat 14. 就好像马太福音22章14节里面所说的， Banyak orang yang dipanggil, 蒙召的人多， seperti halnya dalam pemberitaan Injil. 就好像我们去传福音的时候， Bertobatlah, bertobatlah, 悔改 sebab 吧， kerajaan Allah 悔改 sudah 吧 dekat. 因为天国近了。 Tetapi sedikit yang dipilih. 但是呢，蒙拣选就得做救恩的人却很少， Sedikit yang dipilih untuk memperoleh keselamatan. 蒙拣选得做救恩的人却很少。 Dan Yudas memang dipilih menjadi murid, dipanggil menjadi murid. 犹大蒙召成为耶稣的门徒， Tetapi Yudas tidak dipilih untuk menjadi anak-anak 但 Allah. 是却没有蒙拣选成为上帝的儿女。 Saudara, dia memang berkedudukan murid. 是他有这个门徒的身份地位 Dia memang berkedudukan rasul, tanda petik. 他或者是可以成为使徒。 Saya ingat perkataan Tuhan Yesus di Matius pasal 7. 主耶稣在马太福音第7章里面说过， Itu dalam rangkaian khotbah di bukit. 那是登山宝训的一部分。 Yesus mengatakan demikian. 耶稣说， Akan datang waktunya 时候将到，
Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. 不是所有呼喊说主啊主啊的人都进天国。 Ada orang memberitakan Injil, 有的人传福音、 membuat mujizat, 行神迹、 mengusir setan. 可以赶鬼， Dalam nama Tuhan. 他们是奉主耶稣的 Tapi 名。 Tuhan katakan apa? 但主耶稣说什么呢？ Aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan. 我不认识你们，你这恶者，离开我去吧。 Saudara, ayat itu betul-betul ayat yang menakutkan. 这一节经文实在是太可怕的。 Kalau saya mengingat ayat itu, 让我们记得这一节经文 saya selalu merenung di dalam hidup saya. 啊，不断的默想我的人生。 Sungguh-sungguh kita hanya bergantung kepada Tuhan. 我们是真的单单依靠上帝， Jadi kalau kita melayani Tuhan bukan karena jasa-jasa kita. 所以我们能够服侍上帝，并不是我们的功劳。 Saudara, Yudas menjadi murid Yesus. 是犹大成为耶稣的门徒， Yudas menjadi rasul. 他可以成为使徒， Yudas juga diutus berdua-dua melakukan mujizat. 他也奉差遣两个出去行神迹。 Itu dicatat di Injil Lukas. 路加福音有这样的记载， Murid-murid begitu senang bisa mengusir setan, bisa membuat banyak mujizat. 门徒们可以赶鬼行神迹，非常的开心。 Tapi perkataan Tuhan di Matius pasal 7 terjadi atas Yudas. 但是呢，马太福音第7章所讲的话是应验在犹 Aku 大 tidak 身上。 kenal kamu pembuat kejahatan. 我不认识你这恶者。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Saya sebagai hamba Tuhan. 我身为神的仆人， Mungkin saudara sebagai majelis. 你成为执事， Mungkin saudara sebagai pengurus. 你成为教会的政委， Mungkin saudara sebagai guru sekolah 你 minggu. 成为主日学老师， Saudara sebagai pembina di pemuda remaja. 可能你是青年少年的导师。 Siapapun kita, 无论任何人， berdirilah di hadapan Tuhan dengan jujur. 让我们很诚实的站在上帝面前。 Apakah kita orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? 我们是否是真正上帝所拣选的人？ Yohanes 17 ayat 12. 约翰福音17章12节， Tuhan memang memilih sebagian orang 是上帝拣选某一些人 untuk diselamatkan, 被拯救， tetapi menentukan sebagian orang untuk dibinasakan. 他却预定了那些人要灭亡。 Menentukan sebagian orang dibinasakan 那么，上帝预定了某一些人灭亡， bukan karena Tuhan itu pilih kasih, 不是因为上帝偏心。 tapi orang yang tidak dipilih oleh Tuhan 那么，上帝说没有这个拣选的人， tentu dibinasakan. 他要被灭亡。 Mengapa? 为什么？ Itu upah dosa. 这是罪的工价。 Karena itulah saudara, ayat-ayat yang lain menyatakan demikian juga. 所以其他的经文也有类似的这个记载， Yang saya catat di Yohanes dan Mazmur, 在约翰福音还有诗篇里面， bahwa semua yang dilakukan Yudas adalah nubuatan yang memang harus digenapi. 那么犹大所做的这一切，就是旧约预言里面所要成就的事， Ini semua sesuai dengan ketentuan Tuhan. 这完全符合上帝的预定。 Saudara, kalau belajar sejarah gereja, 若是我们学习教会历史， saudara, saya juga belajar sejarah gereja. Saya malu sekali. 当我学习教会历史的时候，我会感觉到很惭愧。 Saudara, kekristenan di abad pertengahan, 那么中时期的基督教， bahkan saudara sampai dalam perkembangannya di benua Amerika Utara, 一直发展到北美洲的社会， telah terjadi peperangan-peperangan dan saling membinasakan di antara orang-orang Kristen. 那么基督徒和基督徒之间产生了许多残杀的事情。 Ya, kita katakan karena ada perpecahan di dalam gereja dengan denominasi yang ada. 因为教会里面有众派的产生， Memang pertama kali adalah gereja itu Katolik, gereja itu satu adanya. 开始的时候是大共教会是合一的， Ketika terjadi reformasi, 那么
产生这个改革的时候， sebelumnya juga ada terjadi beberapa peristiwa-peristiwa di tempat lain mau reformasi juga. 那么之前也在各地方产生了类似要改革的一个活动。 Saya tidak menyalahkan gerejanya, 我没有这个说这个教会的错误， tapi saya menyalahkan orang-orang yang akhirnya karena gila kekuasaan maka tidak mau diperbaiki, maka membunuh, menganiaya orang-orang yang mau kembali kepada Alkitab. 乃是那些为了权柄地位的人，他们误杀了这些要回到圣经真理的人。 Saya ingat di Perancis, 我记得在法国， Raja Charles yang ke-9, 那么查尔斯的这个第9世皇帝， raja yang jahat ini, 他是非常凶暴的王。 30 Mei 1574 dia mati. 1517年5月30日他去世。 Saudara, raja yang jahat ini sifat-sifatnya penuh dengan nafsu, keserakahan, kelicikan dan sebagainya. 他整个人生充满这个贪欲，而且呢非常的诡诈。 Dia menyebut dirinya sebagai orang Kristen. 他自称自己是基督徒。 Saudara nanti bisa nyelidiki di Google ya. Saudara, tulis Raja ke-9 Perancis. 那我们可以在网络上去寻找更仔细的资料。 Saudara, saya ingat pada waktu itu orang-orang Kristen Protestan dari Reform yaitu Huguenot. 那时候你是贵正的基督徒， Pada waktu itu memang terjadi friksi-friksi, peperangan-peperangan 那么当时呢出现一些小小的战争， dan dengan kelicikan yang luar biasa. 那么这个国王非常非常的诡诈， Seolah-olah ingin perdamaian. 他看来像要和平。 Orang-orang Huguenot ini dipanggil dalam satu pesta. 那么他们召集了这个 Huguenot 一派的人们， Tapi ternyata ada maksud yang lain. 那其实呢有其他的用意。 Ada sebagian kecil yang tidak percaya, tidak mau datang ke pesta itu. 那有一些人不相信，他不愿意来到那个这个宴会里。 Tapi ada yang begitu tulus hati mereka datang ke pesta itu. 那些比较单纯的人，他们来参加。 Dan akhirnya ketika sudah datang ke pesta itu, tiba-tiba yang lainnya menarik diri dan mereka terkumpul di satu tempat dan semua dibunuh. 以后呢，他们集聚的时候呢，他们全部遭遇到屠杀。 Saudara, raja ini pada waktu menjelang akhir-akhir kematiannya, 当他这个国王面对临终的时候， ya bidanku, ya bidanku. Perawat, bidan, perawat. 他找他的护士看护他的人， Alangkah banyaknya darah yang tercurah, 他说有很多的血流在我面前， banyaknya pembunuhan yang terjadi yang aku lakukan. 我已经做了这个很多屠杀的事件。 Bisakah aku menyesali semua itu? 那我能不能为这些行为而懊悔呢？ Tuhan, ampunilah saya, 上帝啊，求你赦免我， kasihanilah saya. 可怜我， Saya sadar, 我醒悟。 tapi aku sudah terhilang. 但是呢，我已经失落了， Aku bisa melihatnya dengan jelas. 我可以看得很清楚。 Itu kata-kata terakhir dari Raja Charles ke-9 这 Perancis. 是查尔斯第9世所说的话。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， siapapun kita, 我们是什么人呢？ memang saya tidak tahu siapa-siapa. 我不能很清楚的认识每一个人。 Seperti halnya saudara, kita ini manusia biasa. 那我们都是普通的人， Tetapi biasanya saya katakan, di waktu-waktu akhir kehidupan seseorang, 那一般人在临终的时候， apalagi itu nyebut dirinya orang Kristen, 特别那些自称是基督徒的， itulah waktu-waktu yang menentukan apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. 那要决定我们是否真正在主里面。 Yudas memang terpanggil, 是犹大是蒙选召， tapi tidak terpilih. 但他没有被拣选。 Akhirnya dia menyesal. 最后呢，他懊悔， Tapi apakah dia bertobat?
他有没有悔改？ Tidak, 没有， dia menggantung dirinya 他反而上吊自杀， karena dia tidak terpilih. 因为他没有悔改，他没有蒙拣选。 Yang kedua, 第二， Yudas berkesempatan tapi tidak bertobat. 犹大有机会，他却不悔改。 Saudara, dipanggil menjadi murid itu suatu hal yang luar biasa 他 pada 蒙 waktu itu. 显召成为门徒是一个很特别的聚会， Apalagi Yudas 特别是犹大， bisa belajar banyak kebenaran. 他可以学习很多的真理。 Bahkan Yudas menjadi inner cycle, orang dalam, 12 murid spesial. 他是在12个门徒当中之一， Tapi apakah itu menjadi jaminan? 那是否可以保证他呢？ Saudara, manusia itu punya satu sifat. 我们人有一个这个性格， Kalau dengan orang terkenal, 那么对那些很出名的人， setiap orang ingin jadi inner cycle. 那我们很盼望可以成为一个中心的人物。 Kalau bisa dekat dengan penggede, orang besar. 我们跟这些名人有来往。 Wah, saudara, pada waktu itu banyak orang ingin dekat dengan Yesus. 当时呢，有很多人愿意亲近耶稣。 Injil Yohanes mencatat orang Yunani pun pengen dekat dengan Yesus. 约翰福音记载，那些希腊人也愿意亲近耶稣。 Saudara, sebetulnya menjadi orang inner cycle itu luar biasa kesempatannya. 当然，成为这个中心人物、内圈人物是很特殊的， Karena bisa tanya hal-hal yang pribadi kepada Tuhan. 可以跟主讨论这个自身的问题。 Bukankah seringkali murid-murid berbincang-bincang dengan Yesus Tuhan 这 kita? 些门徒们常常跟耶稣有讨论。 Saudara, sehingga seharusnya Yudas bisa mengenal banyak kebenaran. 那么犹大本来有机会可以认识很多的真理， Tapi saudara, ketika saudara membaca 4 Injil, 当我们读四福音的时候， Yudas tidak pernah tercatat berkata tentang kebenaran kecuali uang. 那么犹大呢没有谈论过真理，除非只有讲论到钱财。 Ketika seorang perempuan memecahkan buli-buli minyak, narwastu yang membuat seluruh ruangan berbau harum. 当有一个女人打破了正拿着香膏，让香味芬放到整个 Yudas, 房间的时候， bau wangi itu membuat Yudas langsung tahu berapa harga minyak wangi 那 ini. 么犹大呢马上就想到这个正拿着香膏的价钱是多少。 Pura-pura rohani, 他假装很熟龄 pura-pura sosial. 要做一个社会活动。 Tuhan, ini sia-sia. Ini kan bisa dijual, menolong, membantu orang miskin. 其实很可惜，可以把这个香膏卖掉，可以帮助很多穷人。 Injil mencatat Yudas mengatakan itu karena dia suka mencuri 那么 uang 圣 Tuhan. 经记载说什么呢？犹大怎么说呢？是因为他常常偷取钱。 Saudara, di dalam hal perkara uang, harta, 关于这个钱财的问题， seorang Kristen akan ketahuan dia orang yang setia kepada Tuhan atau hanya mikirin uang melulu. 那么可以看出一个基督徒他是不是真正对主于忠心，或者单单想到这个钱财。 Yudas memegang kasnya Tuhan. 那么犹大是门徒的财政， Tidak ada yang curiga 没有 murid-murid. 人怀疑他。 Memang mungkin waktu itu tidak ada pembukuan. 是的，虽然当时没有这个账簿， Tapi saya pelajari satu hal, karena waktu itu di zaman dulu sifatnya kepercayaan. 那我相信当时呢，大家都有个信任的心。 Tapi kalau sekarang jangan, saudara. 那今天就不可以了， Tetap harus ada pembukuan 我们必须要有很清楚的账簿， supaya betul-betul ketahuan 那我们可以做个交代， terima berapa, keluar berapa. 我们收多少，出多少。 Kalau zaman dulu saya percaya mungkin banyak sekali sistemnya percaya. 那么过去呢是凭着信任，
Kadangkala sudah orang dalam berdagang, berbisnis, kita pun kan seringkali masih ada dasar kepercayaan, bukan? 那么在商业来往上呢，我们也常常有这个彼此信任。 Orang-orang pedagang dulu, saya tahu mama saya dulu, dasarnya kepercayaan. 那我也记得我母亲过去做生意也是这样，靠信任 Ya, dikasih utang gitu ya, 啊， dikasih 可以 utang. 放账 Percaya pasti bayar. 啊，相信他会还账的。 Nanti buka cek, 那我们开这个支票， cek atau giro nanti mundur atau enggak tahu gitu ya. 那么是不是能够按时税欠呢？或者是会在延期？ Tetapi kepercayaan itu ketika hilang, 但是那是我们这个信用已经失去了， kenapa kok bisa hilang? 为什么会失去呢？ Karena mungkin kita telah menjadi hamba uang. 因为我们成为钱财的奴仆。 Yudas telah menjadi hamba uang. 那犹大就是这样成为钱财的奴仆。 30 keping perak yang dia pikirkan untuk menjual Yesus. 他想到这30两银子，就把主耶稣出卖了。 Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Yudas waktu itu. Oh, uang yang lumayan banyak juga 我 waktu 不 itu. 知道当时犹大是怎么想，30块是有多大的意义？ Di dalam rumah tangga, di dalam gereja bisa terjadi perpecahan karena uang. 在教会里面，在家庭里面可以产生分裂，那是因为财富。 Saudara menjalani panggilan sebagai murid. 犹大他成为门徒， Tetapi Yudas bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. 但他不是真正相信的人。 Yesus katakan itu di Yohanes 6 ayat 64. 主耶稣在约翰福音第6章64节里面说过。 Tidak semua kalian sungguh-sungguh percaya kepadaku. 不是所有的人都真心相信我。 Dan kalau membaca seluruh Yohanes pasal 6, 可是我们读完约翰福音第6章， apalagi ketika Yesus mengajar pengajaran yang keras, 特别在主耶稣谈论到这个非常严肃的问题 dicatat di kalau nggak salah ayat 66. 啊，可能是在第66节里面， Banyak murid-murid Yesus meninggalkan Yesus waktu itu. 当时呢，有很多耶稣的门徒就离开了耶稣， Karena mendengar ajaran yang sangat keras dari 因为 Tuhan. 听到主耶稣严厉的教导。 Saudara, kalau orang Kristen hanya mau dengar ajaran yang enak-enak di kuping, 若是基督徒，单单喜欢听到这掩人耳目的这个信息， itu orang yang maunya dewek. 那是他凭着自己随心所欲， Dia tidak mau ajaran kebenaran yang utuh dari Tuhan. 他不要主耶稣这个完全的真理。 Ada ajaran yang memang seolah-olah menyenangkan. 是的，有一些真理我们是很喜欢听的， Tapi ada ajaran Tuhan yang keras sekali. 但有一些真理是非常严厉的。 Mengapa keras? 为什么严厉呢？ Karena saudara dan saya ini orang berdosa. 因为你我是罪人， Kita ini maunya menurut kebenaran 很 kita. 多时候呢，我们只喜欢学做自己 Kita 的 sering 意 tidak 思。 mau mengikuti kebenaran Tuhan yang mutlak benar. 那我们不愿意顺从主耶稣完全的真理。 Saudara, Yudas memang dipanggil 是的， menjadi murid, 犹大被蒙召成为门徒， tapi tidak sungguh-sungguh percaya. 但是他没有真心的相信。 Yesus lihat setiap hati kita kok. 那主耶稣知道我们的心， Saat ini kita beribadah pun Yesus lihat hati kita seperti apa 我 semua. 们这个时候敬拜他，他也知道我们的心。 Saudara, bahkan di dalam Kisah Para Rasul dicatat, 在《使徒行传》里面， murid-murid yang tidak berkhianat, 那么有些门徒他没有违背上帝， Yesus sudah bangkit, 那耶稣已经复活了， tapi murid-murid masih berharap Mesias secara politik. 但是呢，有一些门徒们他只想望政治性的弥赛亚， Datang sebagai raja dengan kerajaan yang penuh kekuatan. 那么他盼望弥赛亚的来到满有权柄。 Memang banyak penafsir yang mengatakan Yudas kemungkinan berharap Yesus tampil, ya, tampil dengan jelas sebagai tokoh politik.
是有一些解经家认为犹大有这样的心态，让主耶稣成为政治性的这个领袖。 Sampai menafsirkan demikian, berharap dengan dijual gitu, Yesus tiba-tiba mungkin akan tampil kehebatannya sebagai Mesias secara politik. 那么他们认为主耶稣被出卖以后呢，就掌选了权柄， Tapi ternyata tidak. 但最后是没有的。 Yesus menyerahkan dirinya. 耶稣反倒把自己交付给罪人， Yesus dianiaya, 耶稣受虐待， bahkan dijatuhi hukuman mati untuk Oke. disalibkan. 最后呢被判决处死钉十字架。 Yudas dengar itu semua. 那么犹大知道这一切， Akhirnya dia menyesal. 后来呢，他感觉到这个懊悔， Dia mau kembalikan 30 keping perak itu. 他要把那30两银子归还， Tapi tidak diterima kembali oleh Mahkamah Agama. 但是呢，当时的这个法利赛人没有接受。 Karena itu saudara, Yudas sering memanipulasi uangnya Tuhan. 所以呢，犹大常常回用这个主的钱财。 Karena hamba uang inilah maka terjadi persekongkolan untuk berkhianat. 那因为他这个贵用的钱财呢，他就勾结别人去背叛。 Saudara, kita semua harus hati-hati dengan uang, 那我们必须在金钱上小心， termasuk di dalam gereja. 包括在教会里面， Siapapun, 任何人 tidak ada seorang pun yang terkecuali. 没有一个人例外， Hamba Tuhan juga sama. 包括神的仆人们也一样。 Karena kita semua bisa jatuh oleh karena masalah uang. 我们很可能在金钱上堕落失败。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Akhirnya semua ini membawa Yudas memiliki niat untuk berkhianat kepada 那么 Yesus. 这一切意念，最后呢，让犹大把主耶稣出卖了。 Niat itu begitu jelas sekali. 他有这样的意念，非常的强烈。 Dan akhirnya iblis menungganginya. 那么魔鬼也入了他的心。 Saudara, kadangkala Alkitab mencatat, bahkan tadi Injil Yohanes katakan, ia kerasukan iblis. 那么刚才我们所读的经文也说，魔鬼已经入了他的心。 Tapi Yudas memang jadi gila. 这个犹大是不是成为癫狂的人呢？ Memangnya Yudas tiba-tiba menjadi orang yang tidak sadar karena kerasukan iblis? 是否因为魔鬼入了他的心，他就成为一个不正常的人？ Tidak. 没有。 Di sini ada pelajaran penting bagi kita. 这里给我们一个很重要的教训。 Pikiran kita, niat kita, semua bisa ditunggangi oleh iblis jikalau kita semua tidak dekat dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan. 若是我们没有亲近上帝，寻求上帝的旨意，我们的心思意念就很容易被魔鬼所掌握。 Disinilah saudara, kita harus punya hati yang gentar di hadapan Tuhan. 所以我们必须在上帝面前有一个敬畏、恐惧的心。 Ketika Petrus mengatakan, Tuhan itu semua nggak akan terjadi padamu, menderita sengsara, disalibkan, mati, dikuburkan. 就像彼得说：“这不可能发生在你身上，你要被虐待，或是被钉死在十字架上。” Yesus mengatakan kepada Petrus hal yang sama. 主耶稣也同样的跟彼得说 Enyalah engkau iblis,：“ 撒旦，你退我后边去吧， karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. 因为你只想到人的意念，没有想到上帝的旨意。” Jadi saudara, niat hati kita, pikiran kita, apapun yang saudara dan saya rencanakan dalam hidup ini, apalagi berkenaan dengan gereja, 我们的心思意念，我们对整个教会的计划， hati-hati. 我们要非常的谨慎。 Jikalau kita tidak dekat dengan Tuhan, 若是我们没有亲近上帝， betul-betul mengerti kehendak 我 Tuhan, 们真正明白上帝的旨意， kita justru ditunggangi oleh si setan, si jahat, 我们就会被魔鬼所利用， dan menjadi alat setan. 成为魔鬼的工具。 Karena itu saudara, Yudas sulit bertobat. 所以呢，犹大很难悔改。
Tidak mungkin dia bertobat. 他不可能悔改。 Akhirnya dia binasa. 结果呢，他灭亡了， Dia gantung diri. 他上吊自杀， Dia tidak ada jalan keluar. 他没有出路， Dia tidak tahu apa yang harus dia 他也 lakukan. 不知道应该怎么做， Dia hanya bisa membuang 30 keping perak. 他就把30两银子丢掉， Dan dia tidak bisa kembali kepada 他不能再回来了。 Saudara yang dikasihi 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan memberikan kesempatan kepada kita banyak sekali. 上帝给我们有很多的机会， Hidup kita ini sudah banyak kesempatan. 我们的人生很多的机会。 Ada berapa jenis kesempatan bagi kita? 那对我们来说有几种的这个机会， Kalau mau ngomong ada berapa banyak jenis waktu bagi kita? 那或者是有很多的时间。 Ada penulis satu sastra mengatakan ada 2 jenis waktu, 有一个诗人说有2种这个时间， yaitu waktu mekanis dan waktu tubuh. 一个是机械性的时间，一个是我们的生活时间。 Mekanis itu yang jam ini. Hari ini sekarang jam 10 ini. 比如说我们现在是12点钟， Lebih 1 detik, 2 detik ya. 我们过了几秒钟、几分钟， Lebih 1 menit ya. 过了几分钟， Nanti siangan jam 12 waktu. Ya itu mekanis. 那等 Terus 下呢，接下来是11点、12点，这是机械性的时间。 ada orang yang tidak peduli waktu mekanis. 有的人不管这一切， Padahal waktu mekanis ini perlu bagi saudara dan saya 对 bukan? 你我来说，这个机械性的时间很重要。 Kalau nggak ada waktu mekanis kita nggak bisa kumpul sudah jam 9 pagi di 若是 gereja. 没有机械性的时间计算，我们不能够同时接在一起敬拜， Nggak mungkin bisa kumpul. 我们不能集敬拜。 Karena itu mengapa harus ada waktu mekanis. 所以我们需要这个机械性的。 Tapi ada waktu tubuh. 因此也有我们这个肉体的时间。 Saudara, tubuh kita ini beda-beda semua. 那我们每个人不一样， Apalagi yang muda sama yang tua, itu pasti beda. 年轻的、年长的不一样。 Saudara, yang muda mungkin perlu waktu tidur lebih banyak dibandingkan yang tua. 可能年轻人需要更多的时间睡眠， Karena itu banyak orang tua tidur 3 jam, 4 jam, 5 jam, begitu kan? 那么老人家呢，睡觉3个小时、5个小时就够了。 Ya. Tapi kalau bayi sudah, waduh dia tidur terus, sudah dia memang 婴 tidur 孩呢 terus.，他睡眠的时间就更长了， Karena itu waktu tubuh. 这是他时间的时间。 Dan setiap kita, tubuh kita ini beda-beda 那 semua. 我们每一个人不一样， Semua berganti-ganti. 对，都有变化的。 Katanya kulit kita ini berjuta-juta sel berganti tiap hari. 那我们的肉体这个细胞是每一天要更换的。 Tapi saudara kita yang sudah mulai berumur sudah pergantiannya makin sedikit ya. 那我们这年长的这个皮肤细胞的变换越来越少， Sel-sel kulit kita memang banyak yang mati. 那么我们这个细胞可能有很多已经死了。 Tetapi yang recover, yang pulih kembali dikit sehingga kita makin lama makin kisut saudara, makin 所以呢， keriput-keriput. 我们的这个皮肤就产生很多的皱纹， Nah ini waktu tubuh. 这是肉体的时间。 Ada yang laparnya jam 12 siang pas menurut waktu mekanis ya. 有的人12点钟他肚子饿了， Tapi ada orang yang tidak mau pakai waktu mekanis. 那有的人不要用这个机械时间。 Ketika aku lapar aku baru makan. 什么时候我接着这个肚子饿我才吃饭？ Itu biasa terjadi waktu saudara berdagang dan dagangannya rame. 特别你们在事业上繁忙的时候， Akhirnya nggak lapar-lapar. 以至于你们不接着饿。 Padahal menurut tubuh harusnya saudara sudah makan. 那么按照你的肉体时间，你12点应该吃饭的时 Kita 间。 terus lakukan itu, saudara akhirnya kena sakit mah. 那么可是你们这样延续下去以后得了胃病。 Tapi menurut saya ada waktu yang ketiga. 那我认为还有第3种时间， Waktunya Tuhan. 那是上帝的时间， Kesempatannya Tuhan. 上帝给我们的机会。 Saudara, kesempatan dari Tuhan ini kita harus tangkap dengan baik-baik. 上帝的时间机会，我们要好好的掌握。 Kesempatan waktunya Tuhan ini bisa mengikuti waktu tubuh kita. 可能会跟随着我们肉体的时间， Waktunya Tuhan itu bisa mengikuti waktu mekanis. 可能也可以随着这个我们机械性的时间， Tanggal berapa, jam berapa. 什么日期、什么时间。 Tapi yang penting adalah waktunya Tuhan.
但最重要是上帝的时间， kesempatan dari Tuhan. 上帝的聚会。 Saudara, Yudas memiliki kesempatan 3,5 tahun belajar kebenaran. 犹大有3年半的时间跟随主学习真理， Semua hikmat dari Tuhan itu keluar 3,5 tahun. 3年半里面他领受主耶稣的教导， Tapi Yudas cuma tahu satu, Dan uang. 但犹大只知道一件事情：钱财。 Yudas cuma tahu satu, uang bagaimana manfaatnya untuk saya dan bagaimana dimanfaatkan untuk saya. 那么他只知道怎样用钱来为他服务。 Akhirnya dia tidak pernah berkesempatan mengecap kebenaran Tuhan. 最后呢，他没有好好的去遵行真理。 Mari saudara kita gunakan kesempatan dari Tuhan. 好不好？我们来使用上帝给我们的机会， Belajar terus kebenaran Tuhan 好好学习上帝的真理， lewat Alkitab. 接受这个圣经的教导。 YouTube boleh. 我们也可以接受这个网络来学 Tapi 习。 YouTube-nya kalau bisa saluran channel-channel gereja yang benar. 我们盼望我们利用正确的网络路线。 Tapi yang utama baca Alkitab tiap hari. 那么最重要的呢，每一天要读神的话， Supaya kebenaran Tuhan memenuhi kita. 让神的话来充满我们， Sehingga kita boleh dihindarkan dari berkhianat terhadap Tuhan. 让我们可以避免违背我们的上帝。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 天父，求你赐福我们所思想的话语。 Kami harus berhati-hati, jangan sampai seperti Yudas Iskariot. 让我们懂得怎样谨慎，不要像犹大一样背叛主。 Dipanggil tapi tidak dipilih. 我们蒙这个选召，却不蒙拣选。 Diberi kesempatan tapi tidak bisa bertobat. 我们有机会，却不能悔改， Karena telah mengabaikan semua kesempatan yang baik itu. 因为我们已经忽略了那么多的机会， Tidak mau belajar kebenaran. 没有好好学习你的话。 Tuhan mari tolong kami. 天父，求你帮助我们， Biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu 让我 dengan 们可以 baik. 明白你的真理教导， Kami boleh terus bertekad di hadapan Tuhan. 让我们在你面前有坚定的信 Tolong 志。 kami ya Tuhan. 天父，求你帮助我 Karena 们， kami lemah. 因为我们非常的软弱， Membaca Alkitab sering membuat kami malas. 很多时候我们懒得读圣经， Mengatakan ngantuk. 常常以打瞌睡做借口。 Padahal kalau kami melihat YouTube, melihat televisi, mata kami begitu terbuka lebar. 那我们来看其他的电视节目，我们非常的警醒。 Tapi mengapa ketika membaca Alkitab merenungkan, mata kami begitu tertutup rapat? 为什么我们思想你话语的时候，我们的眼睛就发沉？ Beri kami kekuatan untuk melawannya ya 天父， Tuhan. 求你给我们力量，可以胜过这一切， Supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu. 让我们可以明白你的真理， Kami boleh menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan. 让我们可以成为你所拣选的人。 Dan kami menjadi orang yang bertobat di hadapan 我 Tuhan. 们愿意在你面前这个悔改的人。 Dengar doa kami Bapa. 垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan 奉 Yesus 靠耶稣基督的 Kristus. 圣名， Amin. 阿门。 Kita akan memasuki perjamuan kudus. 我 Kita 们接下来要进行圣餐， kita akan menyanyikan lagu yang sudah dipilih. Yesus turun dari surga, masuk dunia yang penuh celah. Berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di dera, dan mahkota duri pun dipakainya?
bagi saya kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Sekali lagi, mengapa Yesus mau menangis-Ku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai benar? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacita-Nya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudara, seperti lagu ini, kita mengingat akan kasih Tuhan yang besar. Dan bait kedua mengingatkan kita ini mudah tersesat. Kita memohon Tuhan melindungi, memberi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk pujian yang barusan kami nyanyikan, mengingat akan kasih Tuhan yang besar untuk kami, turun dari surga untuk menderita, disalibkan, menggantikan kami. Tapi bersyukur karena Tuhan telah menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kematian, sehingga kami boleh berpengharapan. Tapi Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah. Kami bisa saja menjadi seperti Yudas Iskariot. Tuhan, karena itu tolong pegang tangan kami. Tuhan, kami percaya Kau akan tolong kami untuk mengoreksi diri kami, menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, bukan sekadar yang dipanggil oleh Tuhan. Kami terus menggunakan kesempatan dalam hidup kami untuk berdekat dengan Tuhan dalam kebenaran, supaya di situ kami terus bisa bertobat ketika kami berdosa. Dan jangan sampai ya Tuhan, kami tidak pernah bertobat sehingga dosa itu semakin menumpuk dan membuat kami tidak bisa berbalik dan akhirnya binasa. Tuhan, tolong kami. Kami akan bersama-sama datang ke meja perjamuan Tuhan, menikmati roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Kami mengakuinya tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya pengorbanan Tuhan yang besar itu, dan kami ingin mendapatkan tubuh baru. Kami ingin di hadapan Tuhan dikatakan, mari hambaku, mari anakku yang dikasihi Tuhan. Bapa, layakkan kami untuk mengambil, makan dan minum roti dan anggur ini. Layakkan hamba-Mu memimpin perjamuan ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus Kristus diserahkan, ketika sedang makan dan minum dengan murid-muridnya dalam perjamuan Paskah yang terakhir, Yesus mengambil roti, berdoa atasnya, lalu memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah untuk mengingat akan aku. Sesudah itu diambilnyalah cawan, mengucapkan syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan di dalam darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang.
ambillah, minumlah untuk mengingat akan aku. Di tangan kita sudah ada roti dan anggur yang dipersiapkan. Mari kita bangkit berdiri. Hanya bagi saudara yang sudah menerima baptisan kudus dewasa atau disidi dan yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, boleh makan dan minum bersama-sama. Mari kita sama-sama membuka roti. Kita angkat roti ini bersama-sama, ingat kepada tubuh Tuhan yang telah menderita, disalibkan, dikuburkan, tapi juga tubuh yang bangkit, menang atas kematian. Kita percaya saudara dan saya, ia akan menerima tubuh kebangkitan. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita buka anggur. Kita angkat anggur ini, ingat kepada darah Tuhan yang tercurah, darah yang menyucikan kita semua, darah yang membuat kita semua dilayakkan berdiri di hadapan tahta Tuhan di sorga. Mari kita minum bersama-sama. Mohon Pendeta Tertius Santo pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, mengingatkan kami belajar setia dalam kebenaran Tuhan dan melayani Tuhan. Kami bersyukur juga perjamuan kudus yang boleh kami terima. Biarlah ini menguatkan iman kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah kami Tuhan, peliharakan kami sampai bertemu dengan Tuhan nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebagai ungkapan syukur atas firman yang sudah kita terima dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan syukur yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian Hitun Berkat. Pasti yang bertemu akan karya
Bapa, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang begitu nyata dan ajaib dalam hidup kami. Tuhan, Engkau yang menyediakan dan Engkau yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Rancangan-Mu selalu yang terbaik buat kami. Pagi hari ini kami hanya mau bersyukur melalui persembahan yang kami berikan saat ini. Biarlah Tuhan boleh berkenan memakai persembahan ini untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, pimpinlah setiap hidup kami, setiap hari-hari kami ke depan. Tuhan, tolong kami. Biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup buat orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Bapa, biarlah dalam hidup kami orang-orang boleh melihat kasih Tuhan, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Berita pengembalaan oleh Yesus. Bersyukur pada Tuhan kita sudah boleh bersama-sama beribadah, baik jemaat yang ada di tempat di gereja maupun juga jemaat yang ada di rumah. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali datang, selamat datang ya, ada dua ibu ya, dua saudara kita. Dan yang di rumah, jikalau saudara baru mengikuti channel YouTube kita, selamat datang. Kalau saudara berkenan untuk bisa ikut ibadah kita tiap hari Minggu. Sementara ini dalam kondisi pandemi, kita masih pakai sistem hybrid. Jadi yang onsite tetap terbatas kuotanya, hanya sampai 60 orang. Kemudian YouTube ya lewat online. Jadi jemaat yang masih ragu untuk datang ke gereja dan memang juga belum siap secara kondisi fisik, lebih baik di rumah dan tetap mengikuti ibadah. Harap pada waktu mengikuti ibadah kita mengikutinya dengan penuh hikmat ya, dengan sopan. Jangan dianggap beribadah itu kayak nonton film, saudara taruh kuaci di situ, makan kacang dan sebagainya. Ya, kita betul-betul beribadah kepada Tuhan ya. Saudara, kita akan minggu depan kita akan masuki minggu kedua dari Minggu Sengsara. Kita akan melihat video klipnya. Tell us, are you the Messiah? If I tell you, you will not believe me. And if I ask you a question, you will not answer me. But from now on, the Son of Man will be seated at the right side of Almighty God. Are you then the Son of God? You say that I am. We ourselves have heard what he said. We will take him to Pilate. Wait a minute. Minggu depan Pendeta Ruslan Christian akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita melihat Yesus tetap dengan penuh keagungan menyatakan kebenaran di hadapan banyak orang, termasuk di hadapan Mahkamah Agama. Sekali lagi saudara, selama Minggu Sengsara, saudara dan saya betul-betul diarahkan seluruh hati pikiran kita. Saya harapkan secara rohani juga sama, sehingga kita bisa mengenal secara utuh bagaimana peristiwa penyerahan Tuhan, penderitaan Tuhan, kematian Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara, berikutnya jadwal doa puasa kita ya akan berlangsung mulai Rabu ini 9 Maret sampai 6 April setiap Rabu jam 7 malam. Dan terakhir
13 April ya di dalam ibadah Jumat Agung kita ya. Kita akan memakai Zoom dan akan disiarkan juga lewat YouTube ya Gereja GKI Surabaya jam 7 malam. Saya harapkan jemaat yang memang ini dilaksanakan semua di rumah ya, waktunya bebas tanda petik ya. Tapi dalam puasa sebaiknya saudara dan saya bertekad untuk berpuasa ya. Mau tidak makan pagi, setelah itu makan siang silakan. Bisa kuat tidak makan pagi, tidak makan siang ya. Terus kalau misalnya lebih kuat lagi, tidak makan pagi, tidak makan siang, bahkan sampai sore, jam 6 sore baru kita buka puasa. Ada yang kuat dari malam terakhir, jam 6 sore sudah makan, tapi jangan nyemil-nyemil lagi, sudah apalagi jam 9 malam makan bakmi ya sudah jangan ya. Kalau bisa terus berpuasa sampai besok pagi puasa ya. Jadi menurut kemampuan dari fisik kita masing-masing, waktu tubuh kita ya. Nah, saudara, nanti saya akan bagikan pokok doa setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu saya bagikan pokok doa supaya kita semua bisa berdoa. Jadi bukan sekedar berpuasa dalam arti ya sedikit diet lah lumayan ya. Tapi juga saudara memanjatkan doa ya. Jadi jangan sampai berpuasa tapi hanya puasa doa. Artinya apa? Tidak doa sama sekali. Sehingga apa arti doa puasa itu nantinya ya. Nanti saya akan bagikan pokok doa sehingga saudara bisa di jam tertentu saudara di kantor atau di tempat kerja sediakan waktu 2 menit, 3 menit. Kalau saya nanti bagi misalnya berapa pokok doa, mungkin 1 menit doa 1 pokok dulu. Nanti 1 jam kemudian doa lagi pokok kedua dan sebagainya ya. Nanti saya akan bagikan di grup WA dari Jemaat GKI Surabaya ya. Demikian warta kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur saat ini kami bisa berdoa bersama-sama ya Bapa. Berdoa syafaat sebagai salah satu bagian dan tanggung jawab Kristiani kami dalam kehidupan. Bapa, kami terus berdoa untuk negara kami Indonesia. Penanganan pandemi Bapa, sungguh kami bersyukur karena vaksinasi terus berjalan dengan baik. Dan akhirnya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin. Sehingga dengan demikian terjadi kekebalan komunitas di dalamnya. Dan gelombang ketiga dari COVID ini biarlah boleh sudah mencapai puncak dan berangsur-angsur akhirnya menghilang ya Tuhan. Karena masyarakat sudah mengetahui protokol kesehatan dan fungsi dari vaksinasi. Bapak, kami mau berdoa juga untuk situasi dunia, peperangan yang terjadi di Ukraina. Tuhan tolong, bahkan juga adanya ketegangan politik di berbagai belahan dunia yang lain. Tuhan tolonglah, kami sadar oleh kekuasaan, oleh politik, maka dunia menjadi kacau. Negara manapun, pemimpin siapapun, ketika merasa diri paling benar, ketika merasa diri paling berkuasa, ketika merasa diri paling punya banyak uang, ketika merasa diri paling banyak didukung dan banyak yang mendukungnya, hanya demi kepentingan politik, hanya demi kepentingan kekuasaan, mengacau balaukan situasi dunia. Tuhan tolonglah, kami mohon juga pertolongan-Mu untuk pemimpin-pemimpin dunia, baik pemimpin Rusia maupun Ukraina, dan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, agar tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengerti apa nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijaga, dan juga nilai-nilai harga satu bangsa di dalamnya. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk gereja-Mu, khususnya Sinode GKI,
Pimpinlah Ketua Umum kami Pendeta Yohanes Adri dan Sekretaris Umum Pendeta Joni Sugi Cahyono bersama dengan Majelis Sinode bekerja sama memikirkan, menggumuli pelayanan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar apa yang dipikirkan oleh kepandaian manusia, tapi ya sungguh-sungguh menemukan apa yang dikehendaki dari hati Tuhan. Sehingga Sinode bisa mengajak seluruh GKY dengan yayasannya bekerja sama menjalankan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar seluruh doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh sama sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, untuk menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan dan menjadi orang-orang yang selalu menggunakan kesempatan bersama dengan Tuhan untuk beroleh dan memahami kebenaran Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati.